Encik Nazrul, buat masa ni kita masih tunggu lagi peserta untuk join kita. Dalam sesi dekat GoToMeeting ni kita baru ada 8 orang peserta. Encik Nazrul dengar ke suara saya? Ya, dengar jelas. Dengar itulah nampak macam kita ni dah duduk jauh ni, tu yang tak tahu tu kan. Sama ada ke tak, clear ke tak kan. Okey, semua clear. Dengar jelas Okay, kita start lagi 2 minit lagi insyaAllah. So macam mana preparation hari ni, okey ke semua bahan semua? Okey, semua hari ni kita belajar masak hari ni, lain sikit. Kita buat mali Ya. Bahan okay. Sekejap lagi kita akan tengoklah macam mana. Okey, boleh. Macam kita masak-masak lah Ya. Okey. Saya dah boleh mula kot, Cik Nazrul. Ya, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta. Selamat datang ke sesi webinar Jom Produktif Home Agro untuk siri kedua. Kami mohon maaf terlebih dahulu atas segala kesulitan kerana terdapat sedikit perubahan masa untuk sesi hari ini. Mungkin ada yang dah save kita punya masa pagi tadi, tapi disebabkan sedikit masalah teknikal kita terpaksa ubah ke sesi petang. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Az-Zahari dari Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Utara. Untuk yang baru dengar apa itu MPC, MPC ni adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan MPC adalah rakan strategik sektor awam dan swasta dalam peningkatan produktiviti bukan sahaja untuk diri sendiri, syarikat dan juga negara juga. Okey. Untuk makluman, program hari ini adalah inisiatif daripada MPC untuk memberi pendekatan tentang natural farming dan home agro, di samping kita dapat meningkatkan produktiviti diri kita. Pelbagai program peningkatan produktiviti yang telah dijalankan oleh MPC, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan oleh MPC dari semasa ke semasa, jangan lupa untuk like dan follow Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara untuk mendapatkan maklumat terkini. Untuk makluman, program hari ini boleh ditonton secara live di Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, dan dan anda juga boleh menonton di aplikasi GoToMeeting. Dan hari ini sekali lagi bersama dengan saya Encik Nazrul Azam bin Man dari Khadijah Natural Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nazrul, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Okey Cik Nazrul, minggu lepas kita dah berkongsi tentang pemilihan, cara-cara pemilihan anak benih dan jenis-jenis anak benih yang terbaik. Dan Cik Nazrul juga ada kongsikan, ada buat demonstrasi cara untuk menyemai anak benih, dan saya harapkan peserta-peserta kita pun dah mulalah menanam anak benih itu dan menyemai, dan mungkin dah ada dalam masa seminggu ni dah ada hasil juga kan, betul tak Cik Nazrul? Sepatutnya dah boleh nampak lah kan. Okey, tapi untuk hari ini pula tajuk kita lebih menarik, iaitu cara membuat baja asas dengan menggunakan bahan-bahan sedia ada, DIY je ni, daripada rumah, bahan-bahan yang kita ada dekat rumah. Dan kita boleh, hari ni kita akan tengok macam mana cara Encik Nazrul kata nak memasak, cara nak buat baja asas ni. Okey, untuk makluman semua juga, jangan lupa untuk save the date pada 10 Julai untuk minggu hadapan. Tajuk terakhir kita iaitu kawalan perosak tanaman yang efektif. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cik Nazrul untuk perkongsian pada petang ini. Dipersilakan Cik Nazrul. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat petang. Minggu lepas kita ada saya ada share tentang requirement untuk for a great garden ya. Ada 4 requirement, kita review balik cepat-cepat ya. 4 requirement of a great garden, iaitu pertama sekali matahari, air, pemilihan tanaman itu sendiri, dan serta yang terakhir ialah tanah. Dan saya dah ceritakan minggu sudah,
matahari dan air saya tak akan sentuh apa pasal itu perkara yang tidak boleh kita kontrol jadi kita minggu sudah kita cerita pasal tanaman itu sendiri, pemilihan tanaman, pemilihan biji benih. Saya ceritakan apakah bezanya biji benih hybrid, apakah dengan biji benih heirloom dan apakah yang mana yang lebih baik dan saya tunjukkan demonstrasi macam mana cara kita nak semai biji benih besar, biji benih kecil, biji benih halus dan juga kerata rentas. Dan saya amat bangga kerana semenjak beberapa hari belakangan ni saya dapat banyak PM yang orang hantar gambar, dia tunjuk dia orang dah buat macam ni, betul ke macam ni, betul ke macam ni. Jadi maknanya saya rasa bangga kerana apa benda yang saya share tu ramai yang dah mula buat. Jadi hari ni kita nak fokus pada tanah pula tanah iaitu bermakna baja yang kita gunakan untuk tanah kita sendiri. Dan seperti yang telah saya ceritakan pada minggu sudah, target saya ialah saya nak share dengan anda semua, dengan tuan-tuan semua sampai kita tak perlu lagi bergantung, tak perlu lagi beli benda-benda macam ni, tak perlu lagi beli biji benih, tak perlu lagi beli baja, tak perlu lagi beli tanah. Semua kita buat sendiri, semua DIY di rumah. Dan hari ini kita lain sikit, kita buat kelas masakan hari ini. Kita tunjuk cara-cara 4, saya akan tunjuk 4 jenis masakan. Masakan ni tapi bukan kita yang makan pokok-pokok kita yang nak makan nanti. Jadi secara asasnya sebelum saya mulakan, konsep asas natural farming ni ialah baja yang kita buat ini, kita bukannya nak bagi makan dekat pokok. Kita beza baja sintetik dan baja natural farming ialah baja sintetik ialah kita feed the soil, maknanya kita pulihkan tanah kita tu. Itulah baja natural farming yang akan kita buat sebentar lagi. Manakala bagi baja sintetik pula, baja kimia yang kita beli tu ialah kita bagi makan pada tanaman. Itulah sebabnya bila kita pergi kedai, kalau kita beli baja dekat kedai, orang akan tanya, kita tanam pokok apa? Kita tanam pokok bunga ke, kita tanam pokok buah ke, kita tanam pokok sayur. Kalau pokok buah, baja dia lain. Kalau pokok sayur, baja dia lain. Kalau pokok bunga, baja dia lain kan? Itu maknanya baja yang kita beli itu adalah kita bagi makan kepada tanaman itu sendiri. Jadi setiap satu baja tu khas untuk tanaman-tanaman tertentu saja. Tetapi bezanya dengan baja natural farming ni ialah kita nak pulihkan tanah kita tu. Tanah yang terbaik ialah tanah yang color dia gelap-gelap sikit. Bukannya color yang merah menyala tu, yang merah menyala kuning oranye tu, itu tanah tu tak berapa sesuai, tak berapa elok. Dia kurang nutrien kat dalam tanah tersebut. Tanah yang terbaik ialah tanah dia merah-merah, gelap-gelap sikit. Yang itu yang kita target, kita nak jadikan tanah seperti itu. Ya, contohnya dekat semasa saya mula buka Khadijah Natural Farm 11 tahun yang lalu, tanah yang tempat kami tanah tu, tanah dia color merah oranye tu. Jadi tak berapa nak elok. Tetapi sekarang dengan penggunaan baja natural farming tu boleh dikatakan keseluruhan kebun kami tu tanah dia seperti tanah kompos, warna gelap, warna hitam. Dan itu yang kita nak buat dekat laman kita, itu yang kita nak buat dekat garden kita. Dengan penggunaan baja yang sistematik yang akan kita ajar sebentar, yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, kita akan pulihkan tanah kita. Dan dengan kita pulihkan tanah kita tersebut, tak perlu lagi kita bergantung pada baja luar. Kita gunakan apa yang kita ada saja dan hasilnya tanam apa saja kita nak tanam dekat garden kita tu, semuanya boleh. InsyaAllah. Ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar 4 jenis baja. Yang pertama, saya ada bagi tahu benda-benda yang kita perlu, bahan-bahan yang kita nak bawa untuk hari ini ya. Jadi ada 4 jenis baja yang kita nak buat hari ini. Yang pertama sekali berasaskan sayur, yang kedua berasaskan ikan, yang kedua berasaskan buah, dan yang keempat campuran keempat-empat jenis sekali. Ya. Boleh kita tunjuk ni. Okey, mula-mula sekali kita nak buat hari ini ialah baja sayur, iaitu nama dia fermented plant juice, FPJ, ataupun kalau kita senang nak sebut, kita panggil jeruk sayur lah. Pasal dia lebih kurang macam jeruk juga kita nak buat ni ya. Pertama sekali kita perlukan sayur ni, sayur hijau. Yang penting sekali kena sayur hijau.
Dia nak sayur hijau. Tak perlu sayur yang elok. Nazrul. Sayur-sayur. Ya. Sayur-sayur lama lah ni. Sayur-sayur lama yang tak habis. Kalau kita apa siang batang-batang lebih ni apa semua ni semua kita boleh guna. Dan yang pentingnya tak payah semata-mata nak buat baja kita kena pergi beli benda baru. Tak payah. Kita guna apa yang ada saja ya. Okay. Betul. Okey, kita gunakan balang macam ni. Balang tu tak kisahlah besar mana pun, ikut kuantiti yang kita nak guna ya. Okey, kita gunakan ni. Masukkan saja. Kalau rajin nak cincang kecil-kecil pun tak apa. Yang ini Cik Nazrul gunakan sayur apa? Yang ini sayur sawi ni. Okey. Kemudian kita gunakan gula merah. Gula merah tu kuantiti dia agak-agak lebih kurang berat yang sama dengan sayur yang kita guna dulu. Gula merah ni pun kita tak payah beli gula merah yang mahal-mahal ya. Gula merah yang kualiti yang paling rendah ni sekilo dah RM3 lebih rasa kau tak silap saya ni. Kemudian kita masukkan air. Kuantiti air tu macam mana Cik Nazrul? Kuantiti tu asalkan dia boleh tenggelam sikit sayur tu pun cukup dah. Tak perlu banyak pasal nanti dia akan mereput sendiri. Dan kemudian ini yang paling penting sekali, yang ni minuman susu culture yang saya suruh sediakan minggu sudah. Minuman susu culture ni jenis apa pun tak apa. Jenis apa pun tak apa, cuma syarat dia mesti yang original. Tak mau yang strawberry ke orange ke apa semua tu tak mau, tak boleh, tak jadi. Dia kena yang mesti yang original. Kita tuangkan yang sikit. Yang tidak berperisa. Tuangkan sikit dalam ni. Okey, dah siap. Yang ini kita untuk baja sayur macam ni, kita kalau simpan dia selama sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum kita boleh gunakan. Tutup. Okey, dah siap ni, kita tutup. Dalam masa 2 minggu kita dah boleh pakai dah baja ni. Dah boleh pakai dah baja ni. Okey, tapi tutup dia jangan kuat sangat, jangan betul-betul ketat kerana sementara kita nak tunggu 2 minggu ni dia akan ada proses fermentasi kat dalam ni. Proses dia jadi macam jeruk lah kat dalam ni dan dia akan mengeluarkan gas. Kita tutup ketat-ketat takut dia mengembang meletup. Okay, dan kita tak boleh buka-buka lagi ke Cik Nazrul? Ya. Kita tak boleh buka-buka dah nak tengok. Boleh buka boleh. Tapi kita tak digalakkan lah, takut ada contamination kat dalam tu daripada udara luar. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, saya terlupa nak bagi tahu tadi ya. Untuk kita buat untuk semua empat baja ni dia sebenarnya ada 2 pantang larang. Saya lupa nak cerita benda ni paling penting sebenarnya. Pantang larang dia ada nombor 1 sekali. Pantang larang dia ialah kita tak boleh guna air pipe. Maknanya air yang ada klorin kita tak boleh guna. Itu pantang nombor 1. Nombor 1 sekali. Kalau kita guna air pipe direct memang tak jadi. Jadi bila saya mengajar orang ni selalunya orang akan tanya, habis tu kalau tak guna air pipe nak guna air apa? Dia sekarang ni kita kena faham ialah kita nak membiakkan culture kat dalam ni. Kita menjerukkan, kita fermentasikan bahan kat dalam ni. Bila melibatkan proses fermentasi, ia akan melibatkan bakteria baik ya untuk tanaman kita. Bakteria ni bila kita guna air pipe ada klorin, bakteria tu akan mati dan jadi maknanya baja kita tu tak jadi. Jadi kita kena gunakan air yang tiada klorin, tak boleh air pipe. Jadi kita kena guna air filter boleh. Kalau rumah kita ada filter tu kan, mesin filter air tu, yang tu boleh, air tu boleh. Atau air sungai boleh, air hujan boleh. Itu orang cakap kalau rumah kita filter pun tak ada, air hujan pun tak ada, air sungai pun tak ada, habis macam mana?
cara dia ialah kita simpan air paip, ambil air paip biasa, bubuk simpan kat dalam baldi ke apa ke, biarkan selama 3 ke 4 jam baru kita guna, bagi klorin tu keluar sendiri. Kalau dah tak ada sangat. Cara macam tu pun boleh kita tinggalkan air paip selama 3 hingga 4 jam supaya klorin dia tu hilang sikit lah. So ni macam air yang saya gunakan ni dalam ni saya kumpulkan pagi tadi guna air paip biasa. Saya biarkan dia dekat tengah panas selama daripada pagi tadi lah. Jadi maknanya saya yakin air ni dah tak ada klorin lah. Okey, baik. Okey, jadi ini kita boleh simpan. Kita boleh simpan untuk digunakan dalam masa 2 minggu lagi ya. Ni kalau sebaiknya kita tulis FGJ ke jeruk sayur ke apa ke dan berapa hari bulan. Ni kita boleh simpan untuk 2 minggu lagi kita boleh guna. Dan pantang larang kedua ialah dia ada 2 pantang larang tadi ya. Nombor 1 tadi pasal air paip kan. Yang kedua ialah tak boleh gunakan sebarang bahan logam dalam proses penyediaan bahan kita ni. Bila kita gunakan bahan logam, dia akan jadi tindak balas yang lain. Ini saya tak reti nak cerita macam mana ni proses saintifik. Saya tak tahu macam mana nak explain, tapi memang kalau kita guna ada bahan logam dalam penyediaan ni, kemungkinan besar memang tak jadi. Jadi balang kita guna tu kena gunakan balang plastik ataupun balang kaca, sudu ke, senduk ke apa ke, plastik ke, kayu ke boleh. Jangan guna sudu logam, sudu aluminium ke semua tak boleh guna. Itu 2 tu saja. Air pipe tak boleh, bahan logam tak boleh. 2 tu saja kita kena jaga. Okey, seterusnya kita buat jeruk buah pula. Fermented fruit juice, FFJ. Dia sama juga. Kita gunakan balang tadi tu. Okay, kita masukkan buah ni. Okey. Buah yang terbaik untuk kita guna ialah buah yang manis ya. Mesti buah yang manis, dan satu yang paling best untuk kita guna ialah buah pisang atau buah betik. Kerana buah pisang dengan buah betik ni, 2 tanaman ini dia mesti mengeluarkan buah yang banyak, betul kan? Kalau pisang sekali dia berbuah satu tandan tu berpuluh-puluh biji kita boleh dapat. Serupa juga macam betik, sekali betik berbuah pun berapa banyak-banyak, berpuluh-puluh biji kita dapat dalam satu pokok. Jadi kita nak ekstrak enzim yang ada pada betik atau pisang ini. Jadi 2 jenis buah ini adalah yang terbaik untuk kita gunakan untuk membuat baja FFJ kita ni, fermented fruit juice, atau kita nak panggil bahasa Melayu dia jeruk buah kita ni ya. So dia ini pisang ni pisang dah hitam, tak payah pisang yang elok. So ni hitam ni memang tak boleh makan ni. Memang yang dah tak makan punya, yang dah tak buat cekodok pun Encik Nazir. Buat cekodok pun tak boleh. Yang ni pisang macam ni kalau kita dekat kedai kadang-kadang dia pun bagi free je. Serupa gula merah, anggaran dia berat lebih kurang sama dengan jumlah buah yang kita guna tadi tu. Air tadi agak-agak tenggelam. Kemudian tadi susu culture tadi lah. Agak-agak ada sikit je ni. Okey, yang ini pun serupa juga, kita simpan peram selama lebih kurang 2 minggu sebelum kita boleh gunakannya. Okey, sebenarnya susu culture ni, ini optional Optional, kalau kita tak bubuh pun boleh. Cuma tujuan kita guna susu culture ni ialah untuk mempercepatkan proses fermentasi dia ni. Kalau kita tak gunakan susu culture ni, kita kena peram ni lebih kurang sebulan baru kita boleh guna, pasal kita nak bagi dia nampak hancur kat dalam tu, kita nampak dia mereput kat dalam tu, baru kita boleh guna. Tetapi bila kita tambahkan susu culture ni, dekat dalam dah memang ada bakteria, dan bakteria ni akan membantu mempercepatkan proses fermentasi tu. Jadi optional lah, kalau kita guna, kita boleh mempercepatkan proses. Kalau tak guna pun tak apa, tapi kena tunggu lama sikit. Okey, yang ni dah siap dah. Okey, seterusnya kita buat baja ikan pula.
Okey, ikan hari tu saya ada pesan kita kena guna ikan laut Ikan laut. Kalau tak ada ikan laut kita guna ikan darat boleh ke? Boleh juga, tetapi kurang power, kurang best kurang sikit dia punya kesan dia tu. Jadi ikan laut ni kita ni ikan kita dah siang ni saya tunjuk gambar ni. Ikan laut ni kita nampak Nampak? Okey. nampak yang saya bulatkan ni dia ikan yang dekat bahagian atas tu ada colour biru sikit tu kan. Macam ikan temenung, ikan kembur. Yang ni yang terbaik yang untuk kita gunakan. Untuk penyelesaian ni. Okey, jadi kita nak buat baju ikan ni, kita macam saya kata minggu sudah, tak semestinya kita nak buat hari ni kita kena pergi beli ikan apa semua. Macam hari ni isteri saya tadi dia masak, dia goreng ikan tadi, saya kata okey simpan sikit ikan, sisa ikan tu untuk kita buat baju petang ni. Jadi ini macam ni je lah. Kita guna sisa ikan tu, insang dia lah, apalah semua tu. Ni ada sekor ni dia bubuh. Just untuk tunjuk dekat kita lah ikan apa kita guna. Okey, serupa juga kita tambahkan gula merah. Dengan Yakubnya sikit. Okey, ikan ni dia proses dia lambat sikit Ini perlu masa lebih kurang sebulan baru kita boleh guna pasal dia ikan ni dia nak mereput dia lambat sikit Okey. Cik Nazrul, saya nak tanya, ada perbezaan ke penggunaan, maksudnya lain-lain yang Cik Nazrul dah buat tadi macam penggunaan buah, ikan dan juga sayur tu? Saya baru je nak cakap ni. Dia mendahului saya. Selalu dah fikir panjang Cik Nazrul. Okey, silakan Cik Nazrul terangkan. Sebenarnya memang betul lah. Kat mana-mana saya pergi mengajar benda ni, ke mana-mana saya pergi sharing benda ni, yang ini adalah soalan wajib yang saya akan terima daripada peserta-peserta. Kenapa kita kena asingkan setiap satu ni? Kenapa buat satu-satu, tak boleh campur sekali ke? Contohnya sayur dengan buah ni tak boleh bubuh sekali ke? Ikan tu tak boleh bubuh sekali ke? Sebenarnya setiap satu untuk 3 baja ni saja, setiap satu ni bahan apa yang kita nak hasilkan, ekstrak yang kita nak hasilkan adalah berbeza dan kegunaan dia berbeza mengikut peringkat tumbuhan tersebut. Dan sebentar lagi saya akan sharekan cara dia macam mana, kenapa kita perlu asingkan setiap satu dan macam peringkat-peringkat tumbuhan yang akan menggunakan setiap satu baja ni. Jadi minta tolong kita tunggu sekejap, sebentar lagi saya akan share macam mana. Boleh Cik Nazrul. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keempat ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat EM. Yang ni dia rumit sikit Dia rumit sikit tapi yang ni antara 4 baja ni, yang ni yang paling orang kata paling mahal lah. EM ni sebenarnya dekat kedai, kalau kita beli dekat kedai, biasanya harga standard dia setengah liter tu mau dalam 7 ke 80 ringgit Tapi ni sebenarnya kita boleh buat sendiri. Dia gunakan sayur hijau. Sayur hijau apa-apa pun tak apa, asalkan hijau. Itu saja requirement dia. Dan kemudian buah-buah manis. Dia buah-buah ni, untuk EM ni kita kena gabungkan 3 ke 4 jenis buah-buahan. Secara asasnya buah apa pun boleh. Tetapi yang terbaik untuk kita gunakan untuk buat EM ni ialah nombor 1 sekali nanas. Tetapi nanas ni kita tak guna nanas betul Kita tak guna buah nanas yang betul, kita gunakan kulit dia sahaja. Kerana kulit nanas ni, dekat kulit dia ni, dekat celah-celah ni dia ada mikrob yang penting untuk tanaman kita nanti. Yang ni yang kita nak keluarkan nanti. Jadi nanas ni kita gunakan kulit saja, kita tak gunakan isi dia. Nanas ni kita masukkan sekali. Yang kedua adalah buah manis yang mana pisang tadi? Pisang.
pisang atau betik Kalau tak ada pisang guna betik, kalau tak ada betik guna pisang, salah satu. Dan kemudian yang ini pun sebaiknya kena ada labu manis. Dan satu lagi buah manis apa-apa, buah pelam ke, buah pelam. Saya ada buah pelam, saya masuk buah pelam. Untuk EM ni, kalau buah-buah macam ni, masuk sekali dengan kulit-kulit dia sekali. Okey, seterusnya gula merah. Air sama juga. Dia bahan dia banyak, jadi air dia tu kena lebih sikit Okey, Yakult. Okey, ni telur sebiji. Telur ni saya kena minta tolong siapa-siapa tolong pecahkan. Okey, tuang terus telur sebiji ni. Dan okey, yeast kering saya suruh bawa minggu sudah yeast. Tapi tak payahlah guna sampai sebungkus agak-agak sikit macam tu. Okey, siap dah. Itu tujuan dia untuk nak mempercepatkan ke Cik Nazrul? Ada ya, untuk mempercepatkan. Yang ini paling penting ni, memang tak boleh tutup ketat-ketat. Yang ni gas dia banyak ni. Okey, takut meletup kan? Takut meletup, dia kembang meletup. Okey, yang ni dah siap dah EM. EM ni adalah singkatan kepada effective microorganism. Jadi dekat dalam ni adalah dipenuhi dengan pelbagai organisma yang terbaik untuk tanaman kita. Tetapi dia ada banyak cara, kalau kita rajin Google, banyak cara resepi nak buat EM ni. Dia banyak tempat cara dia lain-lain. Ada yang guna ikut tempat lah. Dia sebenarnya apa yang kita buat ni, baja-baja 4 jenis baja yang kita buat ni bergantung kepada apa bahan yang kita senang nak dapat. Okey, macam contohnya EM ni, kita gunakan benda-benda yang kita senang dapat dekat sini. Labu, pisang, betik, nanas, sayur-sayur hijau. Ini semua benda yang kita senang dapat kat sini. Tetapi kalau kita Google dekat tempat-tempat lain, negara-negara lain, banyak formula-formula ada yang lain. Contohnya dekat ada tempat yang guna tebu, ada tempat yang guna najis lembu, ada tempat yang macam-macam formula, tapi sebenarnya kita tak boleh kata yang formula tu tak betul, formula ni betul, formula sana tak betul, formula ni betul. Setiap satu formula, setiap satu resipi ada kelebihan dia. Setiap satu resipi semuanya betul kerana apa yang kita nak adalah mikroorganisma yang terhasil daripada proses fermentasi ni. Jadi kita gunakan apa yang kita ada. Yang macam tadi, buah-buahan tadi. Kita ada betik, kita guna betik. Kita ada pisang, kita guna pisang. Pisang dan betik saya rasa dekat satu Malaysia ni pergi mana-mana pun senang jumpa kan, senang cari. Pisang, betik. Jadi kita guna pisang dan betik. Dan sayur tu apa-apa sayur kita boleh guna asalkan requirement utama dia nombor satu kali hijau. Itu saja. Tak kisah kita guna sayur apa pun. Sayur lebih dekat rumah tak habis kita guna. Kita masak yang lebih tak habis kat rumah kita guna. Semua apa-apa saja kita boleh guna. Jadi itu saja requirement dia. Gunakan apa yang kita ada, apa yang kita senang nak dapat. Okey, biasanya kalau saya mengajar ni, saya akan tunjuk yang mana yang dah siap dah. Biasanya saya akan suruh lagi satu soalan wajib yang mesti saya dapat setiap kali kelas, setiap kali saya sharing ialah, buat benda ni semua ni busuk tak? Orang selalu tanya ni
Ni kalau buat kat rumah ni nanti orang sebelah kata busuk lah, macam mana nak buat ni? Betul tak? Mesti Macam mana tu? Dia sebenarnya simple saja. Kalau kita buat benda tu, kalau dia jadi busuk, kalau busuk maknanya tak jadi. Oh. Jadi sekarang ni, ini saya tunjuk, biasanya saya akan suruh peserta tengok sendiri, busuk ke tak, bau sendiri, busuk ke tak busuk. Ini semua yang saya dah buat ni. Yang ni berusia lebih kurang 2 tahun lebih ni. Yang ni FAA daripada ikan. Boleh tengoklah ni dah bertahun-tahun dah dia jadi macam mana. Yang ni tak berbau lah ni Cik Nazrul. Bau tak? Bau. Busuk ke tak? Okey, yang okey, yang ni EM Yang ni saya buat 2 tahun sudah. EM ni bahan dia punya banyak sampai sekarang ni dah lebih 2 tahun dah. Dah lebih 2 tahun. Jadi dia dah mendap, dia dah habis, dia dah merepuk dah semua. Yang ni EM. Cik Nazrul, saya sebenarnya pun baru nak tanya tadi, saya tak nak tanya yang busuk ke tidak, saya memang nak tanya adakah apa yang kita buat ni memang dia akan jadi ataupun tak sangka pula rupanya ada juga yang tak jadilah sebenarnya. Dia yang tu yang saya kata tu, kita kena pastikan, kita ada langkah-langkah yang kita kena pastikan supaya nak jadi. Sebenarnya kalau benda tu tak jadi memang susah sebenarnya tak jadi. Sebenarnya lebih senang nak jadi daripada tak jadi. Itulah sebenarnya. Okey. Jadi itu biasanya nombor satu sekali contamination lah. Jadi kita kena bahan-bahan yang kita gunakan tu, buah ke, ikan ke apa ke, basuh elok-elok dulu sebelum kita guna. Takut ni. Dan jadi yang tadi kita tutup tadi tu, tutup elok-elok supaya untuk elakkan semut ke, lalat ke. Yang tu pun boleh salah satu punca untuk contamination bagi dia tak jadi. Jadi ada 2 lagi dia saya nak tunjuk . Yang ni semua ni saya guna dekat rumah sendiri . Buat dekat dalam bekas macam ni. Yang ni daripada tumbuhan ni. Okey, dan satu lagi. Sorry. Yang ni daripada pisang. Semua 4 baja ni dah paling, saya pun tak ingat dah bila saya buat benda ni, tapi memang dah bertahun-tahun dah. Dia masih lagi kita boleh gunakan. Dia pasal kita guna sikit je benda ni. Dia kalau dia sebenarnya dia akan jadi bau macam apa? Macam mana nak kata, dia bau-bau manis-manis masam. Dia tak bau jeruk lah. Tu pasal kata nama jeruk tadi kan. Dia memang bau jeruk, dia tak ada busuk. Ikan pun dia tak, orang selalu takut nak buat ikan. Orang kata ikan busuk. Yalah, tak peram pun busuk. Macam mana nak peram lagi kan? Memang tak busuk apa. Dia kan bau macam manis-manis, bau jeruk-jeruk sikit. Ini kita nak makan pun tak ada masalah apa, tak jadi apa. Sebenarnya, tapi tak lalu lah kan. Dia sebenarnya kita guna, dia memang tak ada bau apa, dia bau seperti jeruk, bau manis-manis. Okey, clear lah, boleh faham lah. Boleh Encik Nazrul. So kita dah habis ke sesi untuk DIY baja kita untuk 4 baja tu? Ya, yang 4 baja tu okey, saya dah selesai dah tunjuk benda tu, dan seterusnya saya akan tunjuk macam mana gunakan setiap satu jenis baja ni. Betul. Sebab semua dah tak sabar Cik Nazrul, ada yang nak tanya kena pakai untuk pokok mana, ada yang tanya nak pakai kuantiti banyak mana. So semua pun nak tahu juga daripada Cik Nazrul macam mana cara penggunaan dia semua. So silakan Cik Nazrul. Okey, seterusnya saya suka nak untuk bagi kita senang faham
saya nak comparekan tanaman yang kita tanam nanti ni dengan menggunakan baja ni seperti mana kita jaga anak-anak kita ya. Okey ya. Hari tu kita dah ajar dah macam mana cara kita semai biji benih dekat dalam cawan, dalam pasu, kerata rentas, dan saya dah ajar macam mana semua. Ingat tak hari tu bila saya bubuh biji benih dekat dalam cawan kertas tu, saya ada spray air kan. Air yang saya spray tu sebenarnya bukan air biasa ya. Air yang saya spray tu saya masukkan sikit saja, lebih kurang 2-3 titik EM tadi. Baru saya spray kat air tu. Jadi sekarang ni kita anggap kita dah sediakan tanah dekat dalam pasu ataupun kat mana-mana lah, sama ada kita tanam dekat atas batas, kat tanah terus, dekat dalam cawan, dekat dalam pasu. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita sedang menyediakan tempat untuk tanaman itu berkembang. Jadi kita menyediakan habitat dia. Jadi serupa macam kita sediakan tapak untuk anak-anak kita. Kita sediakan tapak untuk baby kita. Jadi kita perlukan satu kawasan tempat yang terbaik untuk tanaman itu hidup. Jadi mula-mula sekali tanah yang kita sediakan nanti kita spray EM. Itu yang mula-mula sekali. EM ni sebenarnya banyak kegunaan dia. Pertama sekali untuk menyediakan tanah. EM ni ialah dia punya bahan dia tadi pun banyak. Jadi kegunaan dia, function dia banyak. Dia EM ni adalah satu gabungan mikrob yang cukup lengkap untuk tanah kita. Dia semata-mata untuk tanah saja. Nah. Dia bagi tanah kita tu lebih subur dan dia akan membantu tanaman kita tu menyerap nutrien yang ada dekat dalam tanah tersebut. Contohnya kalau kita letak baja, kita bagi baja dekat dalam tanah tapi tumbuhan tak mampu nak serap nutrien tu. Jadi tak guna juga. Jadi tujuan kita gunakan EM ialah untuk menjadikan baja lain yang kita letak kat dalam tanah tu lebih mudah diserap oleh tanaman tersebut. Dan dia EM juga adalah penting untuk membantu mempercepatkan perebutan dan membantu mempercepatkan proses kompos tanah. Jadi bila kita selalu spray EM dekat tanah kita tu, tanah yang oranye, yang color kuning tu, dia akan cepat mereput, dia akan cepat menjadi gelap, dia akan cepat menjadi kompos. Dan seterusnya EM juga akan membantu menguraikan racun atau toksin di dalam tanah tersebut, menjadikannya lebih selamat. Dan seterusnya dia akan menggalakkan proses fotosintesis. Jadi biji benih tumbuhan itu lebih cepat berkembang, lebih cepat membesar dengan tanah yang telah disembuh dengan EM. Jadi EM ini adalah sangat penting dalam penyediaan tapak untuk tanaman kita tersebut. Tak kira kita gunakan pasu ataupun terus di atas tanah. Jadi EM tu kita sentiasa kena gunakan, sembuhkan pada tanah, sembuhkan pada biji benih yang baru disemai. Ia akan mempercepatkan percambahan, menggalakkan penghasilan buah nanti. Jadi lepas kita gunakan EM pada biji benih tadi, seterusnya tak berapa lama lagi dia akan mula bercambah kan. Yang ni kita panggil, kalau dalam manusia dia kita katakan dia baby lagi lah. Pokok tu dia baby lagi, dia baru keluar, dia baru bercambah daripada biji benih. Jadi bila dia baru bercambah ni, kita akan gunakan FPJ, fermented plant juice, jeruk sayuran tadi. Jadi kita gunakan untuk tanaman yang baru bercambah, yang baby lagi ni, yang kecil-kecil lagi tu, yang baru keluar daripada biji benih kecil-kecil halus-halus itu, yang tu yang kita guna FPJ. Ya. Ia akan membantu tanaman kita tu yang baru bercambah tu, dia akan jadi lebih kuat. Dia akan lebih cepat bercambah, dia akan lebih cepat mengeluarkan daun dia nanti. Untuk mengelakkan daripada dia mati cepat. Dan satu FPJ ni kita boleh gunakan untuk semua jenis biji benih kecuali biji benih daripada tanaman itu tersendiri, iaitu contohnya tadi kita buat FPJ tadi kita gunakan sayur sawi kan. Tapi bila FPJ kita tadi, yang sawi tadi kita dah siap, kita tak boleh gunakan itu untuk pokok sawi juga. Itu je. Jadi kita gunakan untuk pokok lain tak apa.
Jangan gunakan untuk pokok yang sama. Itu saja. Yang lain kita boleh guna. FPJ untuk Saya faham. FPJ tu untuk percambahan daripada biji benih tu yang baru bercambah, yang baby tu lagi. Ya. Seterusnya, bila lepas dia dari baby, dia makin lama dia makin besar. Dia dah jadi kanak-kanak dah. Antara tempoh dia kanak-kanak tu hingga dia mula nak menjadi dewasa tu, daripada dia kecil tu dia kanak-kanak tu, pada saya tanaman tu dia dah mula mengeluarkan 4 daun ya. 4 daun tu maknanya dia dah mula, apabila tumbuhan daripada bercambah, dia mula keluar 2 daun. Daripada 2 daun tu dia masih lagi tak boleh mengeluarkan makanan dia sendiri. Dia masih menggunakan makanan daripada biji benih dia sendiri lagi. Tetapi bila dia dah mula mengeluarkan 4 daun, maknanya dia dah mula menghasilkan makanan dia sendiri. Jadi dia memerlukan nutrien daripada persekitaran dia untuk membantu pembesaran dia nanti. Jadi ini adalah antara kanak-kanak hingga dia dewasa. Dia makin, dan pada ketika ini tanaman kita tu dah mula menyediakan diri dia untuk mengeluarkan hasil. Kalau pokok kita yang tanaman yang kita guna tu adalah tanaman berbuah, dia dah akan mula menyediakan diri dia untuk mengeluarkan hasil. Dan pada ketika ini kita kena gunakan FFJ, fermented fruit juice, itu jeruk buah tadi. Yang ini akan membantu menguatkan dan menyediakan tanaman tersebut untuk mengeluarkan hasil. Dan seterusnya, bila dia dah mula nak mengeluarkan hasil, dia dah mula nak berbunga. Yang ni kalau pada manusia tu kita bagi dia tempoh dia tu, dia dah mula nak mengandung. Dia dah mula nak ada apa orang kata apa, morning sickness. Itu untuk manusia. Untuk tumbuhan pun sama juga. Tumbuhan pun ada morning sickness dia juga. Tumbuhan pun dia ada apa kita panggil dia punya proses peralihan dia daripada dewasa kepada mula untuk mengeluarkan hasil. Dan biasa tak tengok kalau kita tanam, contohnya kita tanam pokok berbuah macam cabai ke ataupun pokok besar pun sama. Pelam ke apa ke, kadang-kadang kan pokok kita tu daun dia berlambak-lambak tapi tak berbunga langsung. Bertahun-tahun dia tak berbunga. Apa contohnya, apa kita tanam pokok pelam. Okey, orang tu tanam pokok pelam. Pokok pelam, contohnya pokok pelam lah senang. Banyak orang tanam pokok pelam kan. Kita tanam pokok pelam. Pokok pelam kita tu tahun ni dia berbuah cantik, sedap kan. Tapi biasanya dia punya musim dia tu konsisten kan setiap tahun kan. Pokok pelam ni, pokok bawah besar ni. Tapi tahun depan pada bulan yang sama, pada musim yang sama tu dia tak keluar bunga. Langsung tak keluar bunga. Tapi daun banyak, subur nampak elok, hijau cantik elok. Tapi tak keluar bunga. Kenapa? Yang tu adalah maknanya ada yang tak cukup dekat sana. Dia tak bersedia lagi untuk mengeluarkan hasil kerana kekurangan nutrien tertentu dekat dalam persekitaran dia. Jadi untuk mengelakkan daripada benda ni terjadi, kita boleh start guna FFJ, fermented fruit juice, untuk tanaman kita yang dah mula matang, yang kita dah jangkakan dia akan mula mengeluarkan bunga. Ini kita boleh guna untuk semua jenis tanaman yang berbuah atau berbunga. Pokok bunga pun boleh, pokok cabai ke, pokok tomato ke, pokok pelam sekali pun kita boleh guna FFJ ni. Dia akan membantu menyediakan tanaman tersebut untuk mengeluarkan hasil, mengeluarkan bunga. Dan seterusnya, pada masa yang sama juga kita boleh gunakan FAA, fish amino acid daripada ikan tadi, jeruk ikan tadi tu. Kita boleh gunakan untuk membantu menguatkan bunga dan buah yang mula terhasil. Yang ni kita biasa kan kalau kita tanam, biasanya orang tanam cabai selalu mengalami masalah ni ya. Pokok kita tu dah mula keluarkan bunga, dah keluar putik buah, tapi tiba-tiba jatuh semua. Tinggal 1-2 biji je. Ataupun dia dah keluar bunga, dia dah keluar putik dah, malam ni hujan. Esok pagi tengok semua hilang, semua habis. Itu maknanya bunga buah kita tu dia tak kuat, dia tak cukup kuat untuk berada pada tanaman tersebut. Jadi itu yang dia gugur, dia luruh. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ni terjadi, kita gunakan FAA. FAA dengan FFJ kita boleh campur sekali. Kita boleh gunakan pada pokok yang matang.
dia akan membantu menguatkan tanaman tersebut dan dia akan menguatkan bunga dan buah tersebut. Tetapi FAA tu kita kena stop guna apabila dia dah mula keluar buah. Dah mula keluar bunga, dia dah mula, lepas dia dah keluar buah tu, kita stop guna FAA, kita guna FFJ saja. FAA tu kita guna pada mula-mula dia keluar bunga tu, lepas tu kita guna sekali tu saja, lepas tu kita tak guna dah. Kerana nanti kita takut nanti dia akan keluar daun banyak, buah sikit. Kerana FAA tu yang ikan tadi tu dia banyak mengandungi nitrogen dan amino acid yang akan menggalakkan pengeluaran daun. Cik Nazrul, saya ulang balik maksudnya bila kita dah keluar bunga dan buah tu, kita dah kena stop penggunaan FAA dan kita balik kepada FFJ, betul? Ya betul, FAA tu apabila dia mula nak keluarkan bunga saja kita gunakan FAA tu untuk menguatkan struktur bunga dan buah tersebut. Bila dia dah mula keluar bunga, bila dah mula keluar buah tu kita stop dan kita continue guna FFJ tadi. Okey, faham? FAA ni juga lebih sesuai digunakan untuk semua tanaman sayuran daun. Sayuran daun contohnya seperti sawi, bayam, kangkung, kita boleh guna FAA daripada mula bercambah sampai harvest. Kerana dia akan menghasilkan sayuran daun yang lebih hijau dan lebih besar. Jadi ini adalah benda-benda yang kita ikut dia. Kalau jadi FAA tu akan menghasilkan sayur daun yang lebih besar, yang lebih hijau, yang lagi sedap lah. Okey Cik Nazrul, kita dah tahu untuk kegunaan semua baja-baja ni, EM, FPJ, FFJ dan FAA. Tapi macam mana pula cara penggunaan dia? Okey, seterusnya cara penggunaan ni kita dah tahu dah setiap stage tanaman yang kita kena gunakan baja-baja tersebut kan. Yang seterusnya macam mana cara kita nak gunakan yang ini, kita tuang terus semua ke, kita nak cairkan Betul. dulu. Ya, jadi kita gunakan benda ni sikit saja sebenarnya kita nak gunakan ya. Biasanya saya gunakan dia punya pencairan yang kita recommend untuk setiap satu jenis baja ni adalah 1/1000. Maknanya 1 ml kepada 1 liter. Sikit je. Jadi itulah yang tadi saya tunjuk dekat dalam balang-balang tadi yang 4 jenis baja yang telah saya buat bertahun-tahun yang lalu. Benda tu tak habis-habis, bertahun-tahun tak habis-habis. Benda tu memang Boleh pakai lama. Boleh pakai lama. Ya, timba air macam ni yang tadi ni. Okey. Biasanya apa yang saya buat ni, saya isi air sampai penuh ni, air pipe ni. Pagi-pagi saya isi sampai penuh. Biar sampai ke petang. Petang sebelum nak siram tu, saya tengoklah baja apa yang saya nak guna tu. Saya ambil lebih kurang 1 cap je. 1 cap je, tuangkan kat dalam tu, lepas tu siram pokok macam biasa. Okey. Jadi dia baja organik ni yang bestnya kita pencairan dia tadi tu adalah sebagai garis panduan saja untuk dia untuk paperwork apa semua benda tu saja. Tapi kalau kita terlebih guna tu tak ada masalah. Kalau kita guna baja sintetik terlebih guna pokok mati, pokok melecur. Tapi baja organik ni kita bubur terlebih tak ada masalah apa. Tapi sebagai garis panduan dia saya berguna macam tu je. Satu penutup botol kecil tu dengan satu baldi air macam tu dan siram macam biasa. Ikut apa benda yang kita nak gunakan. Kalau saya nak campur dua-dua contohnya FFJ dengan FAA dan saya gunakan satu cap yang tu, satu cap yang ni dan baru kita dan siram seperti biasa. Okey, kita guna cara mudah dia, kita pakai je satu cap tu untuk FAA dan FFJ ke atau apa-apa baja yang dimasukkan ke dalam satu baldi air, betul? Ya, kemudian kita siram macam biasa, siram atau spray. Ya. Okey. Cik Nazrul, satu lagi nak tanya, kekerapan tu pula macam mana? Adakah setiap kali penyiraman kita boleh pakai baja yang sama atau tidak? Setiap kali kita
baja organik ni kita guna hari-hari pun tak ada masalah apa. Kalau rajin nak guna hari-hari. Kalau baja sintetik kita tak boleh guna hari-hari, dia ada schedule dia, seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke apa. Tapi untuk baja organik ni kita guna hari-hari, rajin guna hari-hari, nak guna sehari 2 hari, pagi sekali, petang sekali pun gunalah, tak ada masalah apa. Okey, cumanya kita kena tahu kegunaan untuk masing-masing punya baja tu, yang mana yang sesuai, maksudnya dari baby sampai dewasa sampai nak berbunga kan. Kita kena tahu benda tu. Jadi kita kena peka kita punya tanaman kita tu dengan dia punya stage kehidupan dia tu lah, daripada dia mula bercambah hingga ke dia mula berbuah. Jadi kita kena peka setiap satu, kita kena tahu okey kita dah boleh agak dah, pokok cabai kita mungkin minggu depan ni dah start bunga ni, jadi kita boleh tukar baja yang lain pula, dan seterusnya bila dah mula keluar bunga, okey kita tukar ke baja lain pula. Jadi kita kena peka dengan tahap-tahap kehidupan tanaman kita tu. Benda tu jadi kita boleh adjust mana yang kita nak guna. Dan sebenarnya selain daripada 4 jenis baja ni, ada beberapa lagi yang saya nak share ni ya. Yang ni adalah baja-baja bukan baja lah sebenarnya. Ni semua petua-petua yang orang tua-tua selalu guna. Macam orang tua-tua kata kita air basuh beras tu kita boleh tuang dekat pokok. Yang tu pun kita boleh guna juga. Tapi yang sebaiknya bila kita basuh beras tu, air basuh beras tu kita simpan dulu sehari, baru kita siram dekat pokok. Itu pun kita boleh guna juga. Ataupun air basuh ikan pun lebih kurang macam FAA tadi, jeruk ikan tadi, cuma beza dia yang ni kita tak peram, ini kita siram terus. Air basuh ikan ataupun kulit telur kering, kita masak telur dekat rumah, kulit telur tu jangan buang terus. Kita simpan dulu, bagi dia kering, jemur. Sebaiknya jemur sampai betul-betul kering. Tumbuk sampai hancur, bubur dekat pasu. Itu akan membantu menguatkan struktur tanaman tersebut kerana dia kaya dengan kalsium. Dan susu yang dah basi, kadang-kadang kita beli susu simpan dalam peti air, terlupa nak minum, basi. Dia jadi masam. Selalunya buat apa? Buang kan, rugi buang. Bagi kat pokok pun boleh, bagi kat tanaman pun boleh. Kita tuang terus dekat tanaman kita tu. Tanaman ataupun campur dengan air, kalau nak tuang susu terus takut dia berketul kat tanah kan. Jadi kita campur dengan air sikit, seperti biasa air tanpa klorin, campur sikit dengan air, kemudian kita siram dekat pokok. Macam biasa susu yang dah basi tu. Susu bukan cakap susu kotak, susu anak pun kita boleh guna juga. Tu antara benda-benda yang kita boleh gunakan. Kulit cengkerang, kulit kerang ke, kulit ketam, kulit udang, semua kita boleh guna. Kadang-kadang contohnya kita malam ni kita makan besar kat rumah, ada ketam, ada udang. Sebelumnya kulit ni semua kita ambil, buang. Benda tu kita boleh simpan, boleh guna untuk tanaman kita juga. Tetapi cara dia kena betul lah, bukannya terus kita ambil kulit tu terus bubur dekat pokok. Akan jadi masalah lain pula, semut lah apa semua kan. Jadi macam kulit udang, kulit kerang ni semua ni basuh elok-elok, jangan bagi ada kesan minyak langsung. Itu yang tak boleh ya, kesan minyak tu. Basuh elok-elok, basuh dengan sabun pun tak apa. Basuh elok-elok dan kemudian kita jemur. Macam kulit serupa juga macam kulit telur tadi, kulit udang, kulit kerang, kulit ketam ni semua ni kita kena jemur kering, betul-betul kering untuk mematikan segala bakteria yang tak elok yang mungkin ada pada kulit tu tersebut. Kita jemur bagi elok-elok, kalau boleh tumbuk bagi hancur dan taburkan dekat pokok, barulah semut tak datang. Jangan ambil lepas makan basuh-basuh terus bubur dekat pokok, tak boleh. Nanti semut ke kalau tempat tu ada biawak datang, susah. Masalah lain pula Jadi semua kita boleh letakkan dekat tanaman kita. Jadi cuma tak mau ada minyak, basuh elok-elok, keringkan elok-elok untuk mengelakkan kontaminasi. Itu je. Jadi itu adalah antara benda yang kita boleh gunakan, benda-benda dekat rumah, benda-benda seharian yang kita boleh gunakan dekat rumah. Dan macam untuk minggu depan saya akan share pula
macam mana beberapa cara-cara ini saya akan discuss juga petua-petua orang-orang lama macam mana untuk mengelakkan penyakit tanaman, macam mana nak mengelakkan serangan perosak tanaman, gunakan benda-benda yang ada dekat dapur kita. Dan kalau nak buat sekali dengan saya minggu depan, sediakan bahan-bahan saya tak bagi tahu bahan apa, tak ada slide bahan apa tu semua, tapi cuma secara asas dia kita nak perlukan benda-benda yang berbau kuat daripada dapur kita. Apa dia? Halia, bawang putih, bawang, lengkuas, serai, ni semua ni yang memang bau dia memang cukup power kan. Benda-benda tu yang kita rasanya boleh kata semua rumah dekat Malaysia ni ada benda-benda tu kan. Serai, halia, bawang, lengkuas. Cik Nazrul, bukan nak buat rendang kan Cik Nazrul? Dia lebih kurang resepi rendang. Bahan-bahan yang berbau kuat, betul Ya. Kadang-kadang saya pesan dekat kelas saya tu, kita bawa bahan-bahan rendang esok. Okey, faham. Bahan-bahan yang berbau kuat dan juga bahan-bahan yang pedas. Yang betul-betul pedas. Jadi kita nak cabai juga. Cabai cili padi, black pepper, serbuk lada sulah biasa, cili kering, semua yang pedas, memang betul-betul pedas. Yang itu pun kita akan guna juga. Jadi kalau boleh sediakan benda tu, saya akan tunjukkan formula untuk menghalang serangga perosak pada tanaman, dan juga saya akan discuss juga petua-petua orang-orang lama untuk mengelakkan penyakit tanaman dan apakah kebenaran daripada petua-petua orang lama ini. Okey, itu saja ke Cik Nazrul? Ya, saya rasa itu je. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh kita, kalau ada Cik Syahidah nak tanya apa-apa, ada apa-apa yang tak clear, boleh saya jelaskan. Saya rasa soalan semua tadi kita dah tanya. Ada lagi satu soalan je ni. Serbuk kopi boleh ke dijadikan baja? Oh ya. Serbuk kopi pun boleh. Serbuk kopi, serbuk teh, dua-dua boleh dijadikan baja juga. Tapi serbuk teh tu sebenarnya dia tak ada nutrien apa lah pada serbuk teh lama tu, pasal dia serbuk teh ni, kalau saya gunakan serbuk teh tu lebih kepada untuk bagi tanah kita tu lebih ada lebih banyak bahan organik pada tanah tersebut untuk menggalakkan lebih banyak cacing pada tanaman tersebut. Tapi kopi dia ada kandungan nutrien dia amat baik terutama sekali untuk pokok yang berbuah. Contohnya macam cabai ke, terung ke, tomato ke, yang mengeluarkan buah, itu semua baik kalau kita guna serbuk kopi. Okey, terima kasih Cik Nazrul. Sebelum kita akhiri kita punya sesi pada hari ini, saya rasa sangat-sangat bermanfaat. Saya pun belajar banyak ni daripada Cik Nazrul ni, dan saya pun rajin juga menulis apa nama baja-baja kita, EM, FPJ, FFJ, FAA. Harap-harap saya sendiri pun akan mengaplikasikan penggunaan baja ni. Okey, untuk kepada semua peserta, jangan lupa tolong sharekan live kita di Facebook supaya nanti kod-kod ada yang terlupa macam mana nak penyediaan baja-baja kita pada hari ini, dan semoga rakan-rakan di Facebook juga pun dapat memanfaatkan perkongsian produktif kita pada hari ini. Dan suka untuk saya mengingatkan untuk sesi ketiga kita pada minggu hadapan, iaitu tarikh pada 10 Julai. Dan nantikan update kami di FB Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, dan jangan lupa like dan follow kami ya. Dan akhir kata, semoga perkongsian hari ini sangat-sangat bermanfaat dan memberikan kita supaya untuk terus produktif, menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah dan kekal sihat. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Nazrul atas perkongsian yang sangat baik pada hari ini. InsyaAllah sesi ketiga seterusnya kita akan jumpa minggu hadapan untuk tajuk kawalan perosak tanaman yang efektif. Terima kasih, stay produktif dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.